Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Saya hormati tuan pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini mendapat pandangan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang telah izinkan kita sampai hari ini, malam ni malam 20 Ramadan. Allah izinkan kita panjangkan umur kita sampai kita masuk kepada fasa yang paling penting dalam bulan Ramadan ini, yang mana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur bahawa 10 yang akhir Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk membebaskan hamba-hambanya yang melalui ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada rahmat dan keampunan Allah. Maka pada 10 yang akhir Ramadan ni Allah Ta'ala berjanji untuk mengampunkan, untuk membebaskan mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hadis ni ada pertikaian di kalangan ulama. Hadis Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dan hadis ini disebut sebagai hadis yang dhaif. Namun hadis dhaif ini boleh diamalkan. Itulah pandangan majoriti para ulama. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam fatwanya menyebutkan bahawa hadis ini boleh diriwayatkan dengan dua jalan. Sama ada dengan jalan matannya daripada Nabi SAW, teks hadis itu daripada Nabi, ataupun makna hadis itu daripada Nabi SAW, walaupun mungkin ayat teksnya itu agak berbeza tapi semakna dengan perkataan Nabi SAW. Imam Nawawi dalam fatwanya membenarkan periwayatan hadis dengan jalan makna yang seerti dengan kehendak Nabi SAW. Seperti yang selalu kita dengar orang Melayu ni, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Awal-awal agama mengenal Allah ni sebenarnya bukan hadis. Bukan hadis. Ini perkataan ulama. Tapi kadang-kadang kita buka kitab-kitab, ditulis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Maka itu hadis yang diriwayatkan daripada makna, bukan daripada lafaz teks ayat yang datang dari mulut Nabi, tetapi semakna dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahawa Islam itu dibina di atas 5 perkara. Yang pertamanya syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka itulah disebut sebagai awal-awal bagi Islam ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila tiba 10 akhir Ramadan ni, Nabi memang bersungguh-sungguh lah. Memang betul-betul memberikan tumpuan ibadahnya kepada 10 akhir Ramadan. Hingga disebut dalam hadis Rasulullah mengikat pinggang, duduk dalam masjid, tak keluar daripada masjid 10 hari yang terakhir ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di zaman kita ni, kalau kita nak buat macam tu memang payah. Tapi kalau ada orang nak, dia boleh buat. Dia boleh ambil cuti kerja dan dia duduk dalam masjid. Dia boleh buat kalau dia nak.
Tapi jarang kita dapat jumpa orang-orang yang macam ni. Kalau ada, inilah di antara maknanya Melayu-Melayu Islam yang terakhir di abad ni. Nah, sudah hampir pupus dah macam orang tua-tua kita dulu. Apa yang kita boleh buat di 10 akhir Ramadan ni, kalau kita tak boleh i'tikaf macam Nabi pun, kita banyakkan masa di dalam masjid. Kita mari awal pukul 4 pagi, kan? Lepas tu baru kita balik lepas subuh kalau kita kerja. Kalau kita tak kerja ataupun hari cuti, kita balik lepas syuruk, naik matahari, pukul 8, 8.30, kita sembahyang duha, baru kita balik. Kalau zuhur pukul 1.30, kita datang pukul 12. Kita balik pukul 2.30. Asar kita datang awal pukul 4. Kita balik lewat sikit. Kan? Jadi kita banyakkan masa kita di dalam masjid. Kalau kita tak boleh duduk sepenuh masa dalam masjid, macam Nabi kita SAW, 10 akhir Ramadan ni, kita banyakkan masa di dalam masjid. Kita banyakkan lebih daripada biasa. Inilah orang-orang yang betul-betul disebut sebagai imanan wahtisabah. Orang yang melalui tarbiyah Ramadan ini dengan imanan wahtisabah, keimanan, keyakinan dan penuh pengharapan kepada janji Allah. Tapi kalau kita layan 10 akhir Ramadan ni macam biasa, tak ada apa-apa, bahkan semakin merosot kerana kita punya stamina pun dah di hujung-hujung ni kan. Kita pun dah semangat nak raya dah, bukan semangat nak perhabis puasa ni. Kita dah datang semangat lain macam, nak apa? Nak raya. Dan 10 akhir Ramadan ni pun dah mula dah lagu-lagu raya, iklan-iklan raya dan sebagainya. Dia macam nak halau Ramadan tu supaya pergi cepat. Kan? Jadi kita pun tak semangat untuk nak bersungguh-sungguh merebut janji-janji Allah di 10 akhir Ramadan. Sebab minda kita ni, kita dah set supaya ini masa memang nak sibuk dengan nak sambut raya dan sebagainya. Bila dah jadi macam ni, inilah punca kemerosotan rohani umat Islam. Punca kemerosotan iman dan merosotnya rohani umat Islam. Sebab tu hari ni, bila mana saudara-saudara kita diganyang di Gaza itu, tak ada satu pun daripada negara Islam yang berada di sekeliling Palestin itu yang mau menghantar tentera untuk membela saudara-saudara yang seiman dengan mereka. Masing-masing bawa hal sendiri, tak nak campur urusan negara orang. Lebih malang lagi, Hamas itu dituduh sebagai pengganas. Israel mempertahankan negaranya daripada serangan pengganas. Siapa serang siapa ni? Ini dipanggil habis jadi gila babi belaka dah akhir zaman ni. Nah, jadi gila babi belaka. Yang serang tu Israel, yang serang Palestin, yang serang Gaza. Tiba-tiba Palestin itu dituduh sebagai pengganas yang menyerang Israel. Israel pertahankan negara dia. Memang patut apa? Palestin diserang. Ada ahli Majlis Syura Ulama Muda UMNO lagi gila babi. Keluar kenyataan kata tidak ada jihad di Palestin. Jihad di Palestin ni karut dan sia-sia. Patutnya umat Islam Palestin keluar semua daripada Palestin, hijrah, tinggalkan Palestin. Nak boleh buat apa? Kenapa umat Islam Palestin nak tinggalkan Palestin itu, sedangkan Palestin itu milik umat Islam? Yang datang merampas tanah rumah milik umat Islam Palestin itu ialah orang-orang Yahudi. Ini yang dikatakan fitnah akhir zaman, sehingga disebut oleh Nabi SAW, badiru bil a'malis salihati fitanan kaqita'il laylil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil, atau kama qala rawahu at-Tirmidzi. Kata Nabi, kalau kamu teringat dalam hati, terlintas dalam hati untuk melakukan satu kebajikan, amal soleh, segera buat, jangan tangguh. Jangan tangguh. Teringat hari ini nak masukkan RM100 dalam tabung surau, jangan tangguh-tangguh, bawa masuk tu. Kalau tangguh, alamat dia tak masuk dia derma tu. Kerana fitnah di akhir zaman ni tidak ada satu suasana pun yang memberi dorongan untuk beramal soleh. Betul tak betul? Yang banyaknya adalah dorongan untuk apa? Bermalah-malah dengan amal ibadah. Berseronok-seronok dengan dunia. Dunia makmur, rumah semakin besar, kereta semakin banyak, bini semakin bertambah. Tapi dari sudut amal akhirat dan ibadat semakin merosot. Dari dulu, dari muda sampai sekarang, sembahyang tarawih berapa rakaat? 8. Patut masuk 10 yang terakhir ni, tarawih kena 20, baru betul. Tak mesti buat panjang, pendek-pendek tak apa. Qul ya ayyuhal kafirun, qul wallah, rokok. Kan?
Fatihah qul ya ayyuhal kafirun rokok. Lepas tu qul wallah rokok. Tak semesti baca ayat Quran panjang-panjang. Tak semesti. Tapi kalau mampu buat, baguslah. Imam macam imam kita tadi, 5 star punya imam kata, dia punya badan macam saya, tengok. Orang badan macam saya ni semua memang suara sedap-sedap. Memang tak dinafi. Jangan dengkilah orang kurus ni ya. Orang kurus jangan dengkilah, minta maaf lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu dari sudut duniawinya makmur. Tengok hidup kita. Dulu kereta kecil, sekarang kereta besar. Dulu rumah kecil, sekarang rumah besar. Dulu rumah sewa, sekarang rumah sendiri. Dari sudut duniawi makmur, dari sudut ibadat merosot. Semakin lama semakin merosot. Quran kalau bulan Ramadan dulu khatam satu bulan Ramadan sekali. Kurang-kurangnya kalau dah lepas 10 tahun, tahun ni khatamlah 3 kali paling kurang. Paling kurang. Tapi amal akhirat semakin merosot. Nabi pesan, bila kamu teringat di hati kamu untuk melakukan satu amal kebajikan, bersegeralah, jangan tangguh. Kerana apa? Kerana akan datang fitnah ke atas agamamu seperti gelapnya malam. Seseorang itu akan beriman di waktu pagi, petang menjadi kafir. Na'udzubillah. Petang beriman, bangun pagi besok jadi kafir. Kerana menjual agamanya demi untuk membeli dunia. Maksudnya apa? Fitnah seperti gelapnya malam itu berlakunya kekeliruan di dalam agama kita, hingga kita nak menentukan mana satu yang benar, mana satu yang salah pun tak mampu. Sampai ustaz-ustaz pun, tu ustaz Majlis Syura Ulama Muda UMNO tu, mengaji Madinah tu, sampai dia jadi bengong, tak reti nak menentukan mana dia benar, mana dia salah, mana betul, mana tak betul. Lebih lagi umat Islam di akhir zaman, bila tazkirah pakat lari balik belakang. Bukan surau ni, surau lain cerita ni kan. Surau ni bagus, dia buat lepas 4 rakaat dia buat tazkirah. Pasal apa dia buat lepas 4 rakaat? Saya tanya Haji Zul tadi di Petronas, dia jawablah jawapan tu. Saya tak mau bagi tahu tu, rahsia di antara saya dengan dia lah. Cuma saya nak sebut, kata bila buat lepas 4 rakaat ni mana baguslah pakat tunggu ramai belakang. Sedangkan Allah Ta'ala peringat dalam Quran, malakum anit tazkirati mu'ridin, dalam suratul Muddathir. Kenapa kamu bila orang nak bagi tazkirah kamu lari? Tu Allah Ta'ala sebut terang-terang tu kalimat tazkirah tu, malakum anit tazkirati mu'ridin. Kenapa kamu bila orang nak bagi tazkirah kamu lari dari tazkirah, dari peringatan ni? Lalu Allah Ta'ala kata pada ayat yang berikut, orang yang lari dari tazkirah ni seperti kaldai, kata Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala sebut kaldai? Kerana kaldai ni perumpamaan kepada binatang yang paling apa? Sebutlah sekali nak dengar. Binatang yang paling bodoh. Orang Arab kalau kita maki dia, kita kata hang ni bewok, lembu, kerbau, babi, anjing, dia tak marah. Tapi kalau kita kata hang ni himar, macam kaldai, dia kejap kita lari tak cukup tanah. Dia punya marah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Quran dalam bahasa Arab kepada orang Arab dulu. Allah Ta'ala sebut seperti kaldai. Orang yang lari dari tazkirah ni, lama kelamaan dia akan jadi bodoh macam kaldai. Jaga. Kalau hampa nak jadi bodoh macam kaldai, hampa lari. Hampa jangan duduk waktu tazkirah. Allah Ta'ala sebut kaldai. Kerana kaldai dia sampai pada peringkat, walaupun dia tak mampu nak bawa beban di belakang tu, nak tarik kereta bawa barang ni, kan, kereta tolak, kereta roda ni, sampai dia jatuh terkangkang 4 kaki, dia masih nak tarik, nak bawa lagi. Dia tak akan komplain tuan dia, walaupun tuan dia tu memang betul-betul buat nanya ke dia dan memperbodohkan dia. Nak orang sikit lagi? Cukup dah kot. Kalau tambah sikit lagi nanti panas sangat pula. Tak? Itu kita tengok hari ni puak-puak duk lari tarik tazkirah, tak suka tazkirah, sekak tazkirah, tak setuju dengan tazkirah. Tujuan dia nak memperbodohkan orang, nak mengkaldaikan orang. Tuan-tuan faham tak? Lepas tu kalau ada orang tidak setuju tazkirah dalam surau tuan-tuan ni, minta maaf, tuan-tuan maafkanlah dia. Kerana apa? Kaldai, dia buat macam mana? Muka dia saja macam manusia, akan hakikat sebenarnya dia tu kaldai. Bukan saya kata, Allah Ta'ala kata. Balik muka surah Muddathir tu, Allah Ta'ala kata, bukan saya kata. Kalau saya kata nak marah saya tak apalah. Kalau Allah Ta'ala kata, tuan-tuan nak marah Allah Ta'ala, marah kalau berani. Kalau berani ya silakan. Ini bila waktu sembahyang tarawih, imam baca ayat Quran,
Pakat tunggu dengar, lenguh kaki pun tunggu dengar, badan penat pun tunggu dengar. Bila kita nak bagi tazkirah, nak hurai 2-3 ayat Quran tu, pakat lari belakang. Kedai. Ini Allah Ta'ala sebut. Berat ni. Perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan kita ni bukan dari kalangan yang Tuhan sebut lah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dan kita diberi peluang oleh Allah duduk di 10 akhir Ramadan. Bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah. Kerana apa? Kerana peluang tidak akan datang 2 kali. Nabi kata muda tidak akan berulang semula. Waktu lapang tidak akan berulang semula. Waktu sihat tidak akan berulang semula. Waktu apa lagi? Kaya tidak akan berulang semula. Hidup tidak akan berulang semula. Berapa ramai di akhirat nanti menyesal. Minta untuk balik semula ke dunia. Minta untuk balik semula ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bila datang mati kepada dia, dia mati. Lalu dia berkata, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau boleh tangguhkan kematian aku ni walau sekejap saja. Allah Ta'ala tanya, kamu nak buat apa? Minta tangguh mati ni. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang soleh. Kan? Masa aku beri hidup dulu, kata Allah Ta'ala, kamu buat apa? Yang kamu tak sempat nak bersedekah, yang kamu tak nak bersedekah dan kamu tidak mau beramal soleh, akan aku dah bagi kamu peluang hidup dulu. Aku dah bagi peluang muda, bagi peluang sihat, bagi peluang kaya untuk bersedekah. Kenapa tak nak bersedekah? Kenapa bila tiba saat kematian baru nak minta peluang itu daripada Allah? Peluang itu tak akan berulang. Dalam surah Sajdah, imam kita duduk baca pagi-pagi tu. Kan? Ini mustahak kita duduk dengar tazkirah ni. Tak? Hari Jumaat sembahyang subuh, sujud sajdah, melelong berdiri tu. Punya panjang, dia melelong, mengantuk. Sembahyang tu melelong, Kau tak faham melelong ni. Wah, mana hampa ni? Kan? Bayar subuh. Kata imam baca apa tadi? 10 tahun duk sembahyang subuh hari Jumaat, sujud sejadah, tak faham sepatah habuk. Apatah lagi hak tak pernah mari sembahyang subuh jemaah hari Jumaat. Kalau mari pun bila kita bagi tazkirah, pakai duk sibuk nak lari. Kan? Tu. Dia kata kita tazkirah waktu lain lah, bulan Ramadan ni kita buat sembahyang tarawih lah, duk sibuk dengan tazkirah. Bulan lain pun tak mari dengan tazkirah juga kaldai ni. Betul tak betul? Bulan lain tak mari. Ni saya duk mari suaranya banyak kali juga. Luar Ramadan pernah mari, bulan Ramadan pernah mari. Mari bulan Ramadan ramai alhamdulillah. Di luar Ramadan adalah 2-30 orang. 4-50 orang. Jadi di luar Ramadan pun tak dengar tazkirah, dalam bulan Ramadan pun tak nak dengar tazkirah. Memang patut kena panggil kaldai pun. Ni. Puak-puak ni besok di akhirat. Dan kita juga tuan-tuan, hak yang mari beribadat, kita kena ingat. Kita kena betul-betul bersemangat bila Allah Ta'ala bagi kita peluang. Peluang lah ni. Kan? Dah masuk dah 10 yang akhir. Siapa yang nak dibebaskan daripada api neraka? Semua nak belaka. Tapi takkan dengan cara tidur di rumah. Duduk saja di rumah. Duit banyak. Buat apa? Tak bersedekah. Pada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Orang nak buat masjid, kenapa tidak berwakaf? Kenapa tidak beri bantuan pertolongan? Kenapa? Dah mati baru sibuk nak minta bersedekah. Dalam surah Sajdah Allah Ta'ala sebut, puak ni bila balik di akhirat besok walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Akan tertunduk kepala orang-orang yang berdosa ni di hadapan Allah Ta'ala. Yang buat sambil lewa tidak peduli kepada peringatan Allah, yang lari dari tazkirah ni. Dah diberi peluang oleh Allah, tak nak ambil peluang. Semua tertunduk kepala. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Di sisi Allah Ta'ala di hadapan sekalian makhluk. Menyesal. Malu. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna. Kami dah nampak dah. Tu dia syurga, tu dia neraka. Tu dia balasan baik, tu dia balasan buruk. Wa sami'na. Kami dah dengar dah. Orang yang sedang menjerit, melolong dalam neraka. Kerana siksaan neraka yang pedih. Farji'na na'mal salihan. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Maka kembalikanlah kami ke dunia untuk apa? Na'mal salihan. Kami nak beramal salih semula. Inna muqinun. Sekarang kami dah yakin. Dulu di dunia kami tak berapa nak yakin. Sekarang kami dah yakin. Bergunakah keyakinan di hari akhirat? Bergunakah penyesalan di padang mahsyar? Sikit pun tidak berguna.
Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Allah jawab terus, kalau kami nak, kalau aku nak, aku boleh kembalikan kamu semula ke dunia. Aku boleh beri kehidupan kepada kamu. Kerana dulu aku yang menghidupkan kamu. Aku yang menciptakan kamu. Dan aku yang mematikan kamu. Untuk menghidupkan kamu semula, tak ada masalah bagi aku. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi hari ini kata Muktamad, akan aku penuhkan neraka jahanam dari kalangan manusia dan jin yang jenis tak peduli kepada peringatan aku di dunia dulu. Nampak tu? Dalam ayat yang qala rabbirji'un, bila dah mati mereka berkata kepada Allah, ya Allah, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Allah Ta'ala tanya, nak buat apa nak balik semula ke dunia? Untuk aku beramal saleh fima taraktu. Untuk aku kembali beramal soleh apa yang telah aku tinggal waktu aku hidup dulu. Tak ada berguna pada masa itu. Sebab tu di hari itu, bila mana dibawa neraka jahannam, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Bila dibawa keluar neraka jahannam, ditunjukkan kepada manusia seluruh makhluk di padang mahsyar pada hari kiamat, maka pada waktu itu waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan, yatadhakkar ay yatanabbah. Bila semua pakat tengok neraka jahannam, semua pakat terkejut belaka. Ada sungguh dia kata neraka ni. Ada sungguh dia kata, ingat kot lawak-lawak je. Ingat kot ustaz tu cakap tu dia saja nak ugut kita. Rupanya ada sungguh. Yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka kata Allah Ta'ala, nak buat apa lagi penyesalan pada hari itu? Maka beruntunglah yang Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha meredai. Allah redha padamu, kamu redha pada Allah. Disebabkan kamu dunia dulu redha pada semua ketentuan dan perintah Allah, kepada semua suruhan Allah, Allah redha padamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ni, dia ada beberapa sifat. Dia terkandung dalam satu doa, Allahumma inni as'aluka an-nafsal mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqda'u bi 'ata'ik. Disebut dalam kitab-kitab tafsir, pemilik nafsul mutmainnah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, dia ada 3 sifat dalam diri dia. Sifat yang pertama, tu'minu biliqa'ika. Nafsu yang mutmainnah ni sangat yakin bahawa satu hari nanti dia akan bertemu Allah. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Dia tak akan main-main hidup di dunia ni. Sebab dia tahu bila dia balik jumpa Allah Ta'ala, tidak akan berguna harta benda dan anak pinak yang ramai, kecuali yang datang menghadap Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang terisi akidah dan keyakinan yang bersih kepada Allah Ta'ala. Orang yang yakin bahawa dia akan balik jumpa Allah Ta'ala, macam mana perangai dia? Tak payah syarah dah. 30 dekat 20 hari dah tazkirah. Duk cerita tu ya. Duk cerita orang yang yakin bahawa dia akan balik bertemu Allah. Wa tarda bi qada'ika. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ni senantiasa redha dengan ketentuan Allah. Dia tahu apa jua ujian yang datang kepada dia, sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa apa yang ada pada kamu milik aku belaka, bukan hak kamu. Faham tak? Ujian Tuhan pada kita tu sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa semua yang ada pada kamu hak aku, hak kamu. Tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Dan nafsu yang mutmainnah ni ada sifat qanaah, sentiasa berasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puas hati. Cukup ni makna apa? Puas hati. Sikit pun puas hati, banyak lagi lah puas hati. Tak? Itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita ambil kesempatan. Cukup dah pukul 10. 3 minit lagi pukul 10. Cukup dah. Sebagai tazkirah dan peringatan. Tazkirah tak payah panjang-panjang. Pendek-pendek pun cukup dah, tambah bulan Ramadan ni. Kan? Esok nak puasa pula. Kalau cakap panjang-panjang malam ni, esok mungkin tak boleh puasa. Kan? Jadi kita cakap sikit-sikit lah. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang yang benar-benar mengambil kesempatan. Tadi saya sebut di Petronas, tadi tengah hari saya sebut. Saya kata bulan Ramadan ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat 183, 184, 185, 186 suratul Baqarah. Mula 183 sampai 186 tu Allah Ta'ala sebut 3 ibadat yang paling utama di bulan Ramadan.
Bukan bererti hak lain tak penting. Hak lain Nabi sebutlah hadis. Tapi yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala sebut yang pertama puasa. Kutiba alaikumus siyam. Yang kedua, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan ni ibadat yang paling utama Al-Quran. Kena banyak-banyak baca Quran. Ya. Dan yang ketiganya, apa dia? Ada orang tadi di Petronas jawab zakat lah, kok ni. Mari, mana ayat zakat? Yang ketiganya doa. Ayat 186 tu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Berarti di bulan Ramadan Allah nak kita banyak minta kepada dia. Nah, kita ada masa ada 10 hari. Tuan-tuan tahu kan Nabi sebut bahawa doa orang yang berpuasa tidak pernah ditolak oleh Allah. Perbanyakkan doa. Dan bila kita berdoa, saya nak pesan, jangan doa untuk kita saja. Doakan juga anak cucu kita, zuriat keturunan kita. Bawa sekali dalam doa kita. Termasuk yang belum lahir pun kita doakan siap-siap. Supaya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan bila berdoa, jangan lupa saudara-saudara kita di Palestin, di Burma, di Mesir, di Syria, di Afrika Tengah, di seluruh dunia yang sedang ditindas dan dizalimi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membantu mereka dengan berkat doa kita. Kerana doa itu senjata mukmin, kata Nabi SAW. Hanya sekadar itulah tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan memberi manfaat dan faedah segala yang baik daripada Allah. Kelemahan saya mohon banyak-banyak maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.